Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا والحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بضيوفنا الكرام الأعزاء. نزلتم في منازلنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالنزول. ألا يا مرحبا وسهلا بكم يا أهل الثناء والتبجيل. نحن سعداء بتشريفكم، فأهلا بكم أطرا فواها ينثر شذاه في كل أرجاء، وأهلا بكم عقلا راقيا وفكرا واعيا نشتاق لمنطقه، وكلنا أمل بأن تفيدونا بفوائدكم الغالية الربانية، فنحن طلابكم مولعون بسماع وفور علمكم واغتنان من كنوز حكمتكم. فاختصارا للوقت وانتهازا للفوائد نقدمكم للقاء بعض الكلمات الحسنة، فليتفضل مشكورا. اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله حمدا يفتح الله به على كل منا فتحا مطلقا مبينا، ويجعل الله به كلا منا من كمل العلماء العاملين والأولياء الصالحين والأثرياء المتمكنين من إرضاء الله رب العالمين في كل لحظة ونفس وحين. وصلى الله وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم وشرف على سيدنا محمد وآله عدد نعم الله وإفضاله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Syekh memulakan dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan pujian itu Allah Subhanahu wa taala memberi pembukaan untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pembukaan itu menjadikan kita orang alim, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selawat dan salam ke atas junjungan kita baginda sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya dan para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. في هذا اللقاء الماتع الذي يشرفنا ونفرح به مع من يفرح الله بهم وملائكته، ومن هم سائرون في طريق ساداتنا الأنبياء مع طلاب العلم. في هذا اللقاء الماتع إن شاء الله سوف نذكر أنفسنا سويا بعظمة النعمة التي أعطيناها جميعا، وهي نعمة طلب العلم، ثم سنعرف أنفسنا جميعا أهم القواعد المنهجية في طلب العلم. Jadi Syekh mengatakan alhamdulillah atas pada pertemuan kita malam ini, pertemuan yang menggembirakan bersama orang yang mana Allah Subhanahu wa taala gembira dan Allah Subhanahu wa taala menyukai mereka, yaitu para pelajar agama. Yang mana insya-Allah pada pertemuan kita malam ini kita akan menceritakan tentang kaedah-kaedah yang paling penting dan jalan petunjuk bagi seorang pelajar ilmu dalam menuntut ilmu. فنذكر أنفسنا بفضل طلب العلم حتى تزداد همتنا، ونعرف أنفسنا ببعض القواعد حتى نعرف كيف نغتنم هذه النعمة.
Jadi kita perlu sentiasa memperingatkan diri kita tentang nikmat dan kepentingan mempelajari ilmu agama agar kita sentiasa menjaga waktu kita dalam mempelajari ilmu agama ini. فطلب العلم من أعظم المسالك التي توصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى في علاه، وأجرها أي أجر هذه الصفة ليس محدودا بل مطلق. قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لم يقل درجة ولا درجتين ولا 3 درجات، أي الأجر ليس له حد. Jadi menuntut ilmu ini ganjarannya sangat banyak. Tidak ada had, tidak boleh dihitung ganjaran dan pahala orang yang menuntut ilmu. Seperti mana di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat darajat kedudukan orang yang mempelajari ilmu itu darajat peringkat yang tidak ada penghujung bagi peringkat-peringkat itu. Jadi ganjaran dan pahala peringkat orang yang menuntut ilmu tidak ada penghujung baginya. والمنزلة ليست محدودة لطالب العلم الصادق المخلص، بل هي أيضا مطلقة إلى ما لا نهاية، درجات. Akan kedudukan seorang pelajar ilmu yang ikhlas itu tidak terhad, bahkan ini darajat terbuka, tak ada penghujung, tidak ada had bagi kedudukan orang yang menuntut ilmu dengan ikhlas. وشرف العالم عظيم جدا، حتى أن الله تبارك وتعالى حين علم سيدنا آدم أمر ساداتنا الملائكة بالسجود له، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم قال للملائكة اسجدوا لآدم. Jadi kemuliaan mempelajari ilmu itu adalah kemuliaan yang besar. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Sayyidina Adam ilmu, selepas Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Sayyidina Adam, Nabi Adam ilmu tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat mereka bersujud kepada Nabi Adam yang diajarkan ilmu. ولشرف أهل العلم قرنت شهادتهم بشهادة الله تبارك وتعالى وملائكته، فقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. Kerana kemuliaan para ulama, kemuliaan dan kedudukan mereka yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyertakan penyaksian mereka dengan penyaksian Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala menyaksikan bahawa tidak, dan para malaikat menyaksikan bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga disertakan juga penyaksian para ulama dengan penyaksian Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat. ولم يأذن الله تبارك وتعالى بالمقارنة بين من يعلم وبين من يجهل، بين أهل العلم وبين أهل الجهل، فقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan kita menyamakan orang yang ada ilmu, orang yang tidak ada ilmu, orang jahil, orang alim. Tidak diizinkan untuk menyamakan mereka ataupun bandingkan mereka. Seperti mana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, adakah sama kedudukan orang yang mengetahui dengan orang yang tak ada pengetahuan? Tidak sama sekali. ويرفع الله تبارك وتعالى صاحب العلم ولو كان كلبا، فالكلب المعلم كما في كتب الفقه يجوز أكل ميتته، أكل صيده، يجوز أكل صيده. والكلب غير المعلم
لا يجوز أكل صيده بل يغسل مكان ولوغه 7 مرات إحداهن بالتراب. لماذا؟ لأن هذا معلم وهذا غير معلم. قال سبحانه وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. Bahkan dengan ilmu pengetahuan itu, anjing biasa itu boleh diangkat kedudukan menjadi anjing luar biasa. Tidak sama seekor anjing yang tidak ada pengetahuan, yang tidak diajar, tidak dididik untuk memburu, dengan seekor anjing yang lagi dia diajar dan dididik untuk memburu. Macam mana tu? Anjing yang diajar dan dididik untuk memburu, kita boleh makan daging yang ditangkap itu. Anjing yang tidak diajarkan, kalau dijilat bekas dan sebagainya, pakaian kita, tempat kita duduk, kalau dijilat, kita diperintahkan untuk basuh 7 kali, sekali dengan tanah. Jadi dibezakan. Kalaulah anjing itu sudah ada pengetahuan, diajar untuk memburu, kita boleh makan daging yang ditangkap. Anjing yang tidak ada pengetahuan, kalau dijilat sekalipun jilat sahaja, wajib basuh 7 kali, sekali dengan tanah. Jadi ilmu ini dia akan mengangkat kedudukan walaupun seekor anjing. وأخبر الله تبارك وتعالى أن العلماء الربانيين هم أهل خشيته، وأهل الخشية هم الذين يستحقون رضاه سبحانه وتعالى. فقال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang para ulama rabbani, yang mana merekalah yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Hanya saja orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala hanya mereka para ulama. ولذلك يقول سيدنا علي بن أبي طالب ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعلم تعش حيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء. Seperti mana Sayyidina Ali pernah berkata, ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم. Tidak ada kebanggaan yang sebenar melainkan bagi para ulama. إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. Kerana apa? Kerana mereka atas petunjuk. Apabila diminta petunjuk daripada mereka, mereka akan merendahkan diri untuk memberi petunjuk kepada orang lain. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، أي إذا أحسن العلم فقدره مرتبط بالعلم، أحسن الدنيا كان قدره أقل لأنه مرتبط بالدنيا وهكذا. Dan nilai seseorang itu mengikut pekerjaan dia, mengikut perbuatan dia, mengikut apa yang dia mampu melakukan. Kalau seseorang itu mempelajari ilmu, maka nilai dia, kedudukannya seperti ilmu. Kalau seseorang itu mampu bekerja di dunia dan sebagainya, maka nilai dia seperti dunia. والجاهلون لأهل العلم أعداء. Dan para juhal yang tidak ada pengetahuan, mereka akan menjadi musuh, mereka akan memusuhi para ulama. فقال سيدنا علي بعد ذلك ففز بعلم تعش حيا به، أي بالعلم أبدا الناس غير العلماء موتى لأنهم إن ماتوا نسي الناس ذكرهم. الناس موتى وأهل العلم أحياء وإن ماتوا لكن يبقى ذكرهم. Maka Sayyidina Ali berkata, hendaklah kamu mencari kejayaan dengan mempelajari ilmu, kerana para ulama itu merekalah yang sebenarnya hidup atas muka bumi ini, kerana
semua orang mati itu akan mati, kecuali para ulama. Mereka sebenarnya walaupun mereka sudah tiada, mereka masih hidup. Kalau seseorang itu tidak ada ilmu dan tidak ada pengetahuan, dia meninggal, terus orang lupa dia. Tetapi kalau seseorang itu mempunyai ilmu, pengetahuan, walaupun dia sudah tiada, tetapi sebenarnya dia masih hidup, semua orang masih ingat dan menyebut nama dia. وقال الآخر تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل فإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت إليه المحافل وإن صغير القوم وعلم عنده كبير إذا سيقت إليه المسائل. Dan seorang lagi penyair mengatakan, hendaklah kamu belajar, kerana tidak ada sesiapa yang dilahir dalam keadaan dia sudah belajar. Perlu dia belajar supaya dia menjadi seorang alim. فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل فإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت إليه المحافل وإن صغير القوم وعلم عنده كبير إذا سيقت إليه المسائل. Dan tidaklah orang yang sentiasa duduk dengan para ulama itu seperti orang biasa. Dan kalaulah seseorang itu dianggap besar di dalam satu kaum, orang itu dianggap besar, orang yang atasan, sedangkan dia tidak mempunyai ilmu, maka sebenarnya dia sangat kecil. Dan orang walaupun dia dianggap dalam khalayak, dalam kalangan kawan saudaranya itu dia kecil, tetapi dia mempunyai ilmu, maka sebenarnya dialah orang yang paling atas, dialah orang yang paling tinggi, kerana apabila ditanya masalah kepadanya, dia mampu menjawab masalah-masalah tersebut kerana dia sudah mempelajari ilmu agama. وقال الآخر يموت قوم فيحيي العلم ذكرهم والجهل يلحق أحياء بأموات. Dan seorang lagi penyair mengatakan, akan ada sebahagian kaum yang mereka meninggal, yamutu qaumun wa yuhyil ilmu, fayuhyil ilmu dzikrahum, lalu ilmu itu akan menyebut nama-nama mereka, akan menghidupkan nama-nama mereka. Seorang itu meninggal tetapi dia mempunyai ilmu, semua orang akan menyebut lagi nama dia, maka ilmu itu seolah-olah menghidupkan dia semula. wal jahlu yulhiqu ahya'an bi amwati. Dan kejahilan itu akan menjadikan orang yang hidup, kita nampak dia di hadapan kita hidup, sedangkan dia jahil, maka sebenarnya dia sudah mati, sudah tiada. ففضل العلم عظيم ولذلك الله تبارك وتعالى لم يأمر سيدنا محمدا صلى الله وسلم وبارك عليه وآله وصحبه عدد نعم الله وإفضاله. لم يأمره سبحانه بالازدياد من شيء إلا بالازدياد من العلم. فقال سبحانه لسيدنا محمد وقل ربي زدني علما. Maka kemuliaan dan kebesaran ilmu itu luar biasa. Tidaklah seperti kemuliaan-kemuliaan yang lain, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta penambahan daripada Allah Subhanahu wa taala selain ilmu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam ayat Al-Quran, wa qur rabbi zidni ilma, wahai Muhammad, hendaklah kamu berkata dan berdoa kepada Tuhanmu, ya Allah, berikan aku ilmu pengetahuan. مع أن سيدنا محمدا صلى الله وسلم وبارك عليه وآله وصحبه هو أعظم معلم وأتم معلم، أعظم معلم للبشرية من البشرية هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأتم معلم أي من علم من قبل الله هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ أن الله علمه علم ما كان وما هو كائن وما سيكون، وعلمه
علما عظيما وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. علم ليس محدود، مع ذلك الله تعالى لم يقل له اكتفي، شكب. وقل ربي زدني علما، ازدد. Dan seperti mana kita maklum, manusia ataupun guru yang paling mulia adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan manusia yang paling sempurna diajar oleh Allah Subhanahu wa taala adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengajar baginda sallallahu alaihi wasallam ilmu yang sebelum dan ilmu yang sedang dan ilmu yang akan datang. Tidak ada had, tidak ada penghujung bagi pengetahuan bagi pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dengan itu, dengan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, Allah tak suruh dia cukup. Dah sampai sini kamu dah ada pengetahuan yang lalu, yang sedang dan yang akan datang, cukup. Tidak. Allah Subhanahu wa taala kata kepada Nabi, hendaklah kamu meminta dan berdoa, meminta daripada Allah ilmu pengetahuan lagi. استمع الأذان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بارك الله فيكم. فلو أردنا أن نتحدث عن فضل العلم لما استوعبنا الوقت، ولكن يكفي أن نعلم أن الله تبارك وتعالى لعظمة العلم وصف به سبحانه، فهو سبحانه العليم والعالم. Jadi kalau kita nak menceritakan tentang kemuliaan kelebihan ilmu, tak ada waktu yang cukup. Tak ada waktu yang memadai untuk kita menceritakan. Cukup kita tahu kemuliaan ilmu itu yang mana Allah Subhanahu wa taala, kerana kemuliaan ilmu itu Allah Subhanahu wa taala disifatkan dan menyifatkan diri dengan Al-Alim, yang Maha mengetahui. Wa huwa wasfu sadatina al-anbiya, fama min nabi illa wa huwa muttasifun bihadhihi as-sifah. Dan juga sifat ini disifatkan kepada para anbiya. Tidak ada seorang nabi pun melainkan disifatkan dengan sifat al-ilm, iaitu ilmu pengetahuan. Wa huwa wasfu sadatina al-awliya, fama min wali illa wa huwa alim. ولذلك قال العلماء ما اتخذ الله وليا جاهلا ولو اتخذه لعلمه. Dan juga sifat ini disifatkan kepada para awliya, yang mana tidak ada seorang wali pun melainkan dia alim, dia dipanggil seorang alim. Dan ulama mengatakan semua para wali itu mempunyai ilmu dan mereka disifatkan dengan sifatul ilm. Dan kalaulah dijadikan seorang wali itu tidak ada ilmu pengetahuan, Allah sendiri yang akan mengajarkan dia. وجاء في حديث الترمذي حديث عجيب غريب، يقول صلى الله وسلم عليه وآله وصحبه: فضل العالم
على العابد ليس على الجاهل. كفضلي على أدناكم، أي كفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وآله وصحبه على أقل الصحابة عمرا. Ada satu hadis di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadis yang menakjubkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemuliaan orang alim itu, seorang alim itu kemuliaan dia seperti dengan kalau dibandingkan dengan seorang abid yang sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemuliaannya seperti mana kemuliaan aku kalau dibandingkan dengan orang yang paling kecil daripada kalangan kamu. Jadi kemuliaan Rasulullah sangat tinggi kalau dibandingkan, kalau kita nak samakan dengan para sahabat yang paling kecil, Rasulullah lebih mulia. Begitu juga kemuliaan seorang alim kalau kita nak samakan dengan seorang yang melakukan ibadah dan sebagainya, kedudukan seorang alim itu lebih tinggi. ثم يقول صلى الله عليه وسلم في بيان هذا الأمر، بيان هذه الفضيلة: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون أي يدعون على أو لمعلم الناس الخير. Nabi SAW menceritakan tentang seorang alim itu, kemuliaan ilmu ini. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan penduduk langit, dan penduduk langit maksudnya apa? Para malaikat dan lain-lain, dan penduduk bumi, bahkan semut di dalam rumahnya, dan ikan paus di dalam air, di dalam laut itu mendoakan kepada orang yang mengajarkan orang lain akan kebaikan. يدعون لمعلمي الناس الخير. وكيف سيصيرون معلمين إن لم يكونوا متعلمين. Jadi bagaimana seseorang itu dia boleh mengajarkan orang lain sedangkan dia tak pernah lagi diajar oleh orang lain. Jadi kalau kita nak mengajar orang lain, kita perlu belajar dahulu, barulah kita ada ilmu pengetahuan, kita ajar kepada orang lain. فالتعليم ثمرة التعلم. Maka mengajar itu adalah hasil daripada kita belajar. وجاء في حديث الترمذي: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. Dan di dalam hadis Tirmizi, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya para malaikat membuka sayapnya bagi seorang pelajar ilmu itu kerana keredaan dan menyukai dengan apa yang dia sedang lakukan, iaitu dia mempelajar ilmu agama. وجاء في الحديث أن من خرج من بيته لطالب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, barang siapa yang keluar daripada rumahnya untuk membelajar ilmu agama, maka sekarang dia sedang berada di dalam jalan Allah sampai dia kembali ke rumahnya. وكثير من الناس اليوم يبحث عن الشهرة في السوشيال ميديا، في الفيسبوك، في التويتر، في الانستغرام. طالب العلم بصدق وبإخلاص شهرته ليس فقط 5,000 متابع أو 10,000 متابع من الناس أو 1,000,000 متابع أو حتى 1,000,000,000 متابع من الناس. شهرته إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر. المكون سبحانه وجميع الكائنات كلها تدعو لهذا. Ramai orang sekarang mereka mencari famous, nak jadi famous, orang yang terkenal di sosial media seperti Instagram, Facebook dan sebagainya. Nak ramai pengikut, 5,000 pengikut, followers, 1,000, 1,000,000 dan sebagainya. Dia suka benda itu. Tapi kalau kita tengok orang yang mempelajari ilmu, menuntut ilmu ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala,
Dia bukan mempunyai 1000 follower, 2000 follower, 1 juta follower, 1 million follower, tidak. Follower dia, pengikut dia, bahkan orang yang mendoakan dia terlalu ramai. Bahkan begitu, bukan itu sahaja, Tuhan sendiri seperti mana di dalam hadis tadi, sesungguhnya Allah dan para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, bahkan semut di dalam lubangnya, bahkan laut, bahkan ikan paus dan ikan-ikan di dalam laut itu mendoakan orang yang membelajar ataupun orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang. Maka dia sangat terkenal. Bukan, kita tak boleh samakan dengan orang yang ada 1 juta follower. Dia dikenal oleh semua orang, semua makhluk, bahkan Tuhan sendiri mengenal orang itu dan mengampunkan dia. وجاء في حديث أبي داود وغيره أن سيدنا أبو هريرة ذهب إلى الصحابة إلى السوق فقال لهم أنتم هنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد. فذهب بعض الصحابة ينظر فوجدوا أن هناك حلقات علم فقالوا يا أبا هريرة أين ميراث رسول الله؟ فقال لهم سيدنا أبو هريرة رضوان الله عليه وعلى كل ساداتنا الصحابة هذا ميراث رسول الله وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. Dalam hadis Abu Daud, satu hari Abu Hurairah keluar pergi pasar. Sayyidina Hurairah sampai ke pasar, bagi tahu kepada orang, macam mana kamu boleh duduk di sini sedangkan di masjid Rasulullah SAW sedang mengagihkan, sedang membahagikan harta warisan, harta peninggalan. Nabi SAW sedang bahagikan harta. Maka semua orang pergi ke masjid nak jumpa Rasulullah, nak ambil harta. Bila mereka sampai ke masjid, mereka tengok ada halakah-halakah ilmu, ada orang yang belajar ilmu dan sebagainya. Maka mereka tanya Abu Hurairah, mana harta peninggalan, harta warisan yang kamu cerita tadi, ada yang Rasulullah sedang membahagikannya? Maka Sayyidina Abu Hurairah berkata, sesungguhnya inilah harta para anbiya dan inilah harta warisan para anbiya yang mereka tinggalkan, kerana para anbiya mereka tidak meninggalkan dirham dan dinar. Harta warisan mereka adalah ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu itu, mempelajari ilmu itu, maka dia sudah mengambil nasib yang terbaik atas muka bumi ini. وكلنا يحفظ الحديث الذي في الصحيح من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فالخلاصة العلم عظيم. هذه النعمة العظيمة تحتاج منا أولا إلى تعظيم وإلى فرح بفضل الله تبارك وتعالى أن اختصك biha wa an akramaka biha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia melalui satu jalan itu dia nak mempelajari ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia jalan itu masuk ke dalam syurga. Nak sampai ke jalan syurga, itulah jalan menuntut ilmu agama. Maka ilmu agama ini adalah satu nikmat yang besar yang mana kita patut memuliakan dan rasa di dalam hati kita kebesaran nikmat itu. وبعد التعظيم والفرح بفضل الله نحرص أن نشكره سبحانه وتعالى بالقول والفعل. بالقول نحمده سبحانه وتعالى قولا وبالفعل نغتنم أوقاتنا في طلب العلم بهمة. Jadi kita dituntut untuk membesarkan kemuliaan dan merasa kebesaran nikmat ini, iaitu mempelajari ilmu agama, dan kita gembira. Gembira kenapa? Kerana kita terpilih untuk memegang benda yang mulia, sesuatu perkara yang agung, iaitu membelajar ilmu agama. Kita kena gembira. Selepas kita gembira, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur bukan dengan lidah sahaja, alhamdulillah saya terpilih menjadi pelajar agama, tidak. Dengan perbuatan, iaitu dengan apa?
dengan bersungguh-sungguh mempelajari ilmu agama, menjaga waktu-waktu dalam mempelajari ilmu agama ini. فنطلب العلم بهمة، بالصدق، بإخلاص، بشوق، برغبة. الذي يطلب العلم بهذا الحال يستفيد الشيء الكثير في الوقت القصير أو في الوقت اليسير. Maka perlulah ada kesungguhan dalam mempelajari ilmu agama. Orang yang ada kesungguhan dalam mempelajari ilmu agama, dia akan mendapat faedah yang banyak, terlalu banyak dalam waktu yang singkat sahaja. Dalam waktu yang sedikit, kalau betul-betul dia bersungguh mempelajari ilmu agama, dia akan mendapat faedah yang banyak. Walhamdulillah, al-umur mutayassira ladaykum, فالمدرسون متوافرون والمكان معد وما تحتاجونه لطلب العلم موجود. كان العلماء السابقون إذا أراد أحدهم أن يطلب العلم يسافر إما برجله وإما بالراحلة أشهر حتى يصل إلى البلد الذي يريد أن يطلب فيه العلم، وقد يجد العالم وقد لا يجده. Maka antum alhamdulillah di sini semua benda disediakan, guru-guru ada, hajat-hajat yang kamu nak semuanya ada, makanan dan sebagainya semua disediakan. Maka alhamdulillah, dahulu orang-orang alim kalau nak pergi belajar satu masalah dan sebagainya, dia akan keluar sendiri jalan cari guru, dan dia akan cari guru ke tempat dan kampung yang lain, dan kemungkinan besar dia sampai guru itu tiada, maka dia tak dapat. Jadi dia kesusahan, kesungguhan mempelajari ilmu agama itu. Tetapi alhamdulillah kamu di sini semua benda itu mudah, guru-guru semua ada, ilmu disediakan. هذا الإمام بقي بن مخلد، هذا الإمام العظيم المحدث جاء من بلاد بعيدة، بلاد ما وراء النهر، إلى بغداد، إلى العراق، يبحث عن الإمام أحمد بن حنبل، يريد أن يطلب منه الحديث. فجاء وسيدنا الإمام أحمد بن حنبل في وقت محنته وقد منع من التدريس، فظل في بيته. فسأل الإمام بقي بن مخلد: أين الإمام أحمد؟ أين؟ قيل له في بيته. لماذا؟ قيل له منع من التدريس بسبب فتنة خلق القرآن. فلم يقل خلاص سأعود إلى بلدي، ذهب إلى الإمام أحمد بن حنبل وأخبره بأنه جاء من بلاد بعيدة لأجل أن يطلب العلم منه. فالإمام أحمد بن حنبل قال له: لقد منعت من التدريس، ولكن اتفق معه على خطة حتى لا يلتفت إليه عسكر السلطان. قال له: إذا أردت أن تأتي إلي فتنكر بزي متسول. وتردد عليه. فكان هذا الإمام بقي بن مخلد لبس زي متسول، وكان يذهب ويدق على الإمام أحمد ويأخذ حديث، حديثين، ثلاثة، يسمعها، يحفظها، يذهب كل يوم هكذا، حتى حفظ من سيدنا الإمام أحمد وتلقى عنه ما شاء، وذهب. ولكن بعد ذلك ألف المسند العظيم. Seorang ulama yang bernama Baqi bin Makhlad. Baqi bin Makhlad ini dia keluar daripada rumahnya pergi nak belajar. Seperti mana kita kata tadi, orang dahulu kena belajar dia keluar, bukan guru datang, bukan semua disediakan, tidak, dia keluar sendiri cari. Maka dia pergi cari guru, dan dia mencari guru Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Dan dia sampai ke tempat dan kampung Al-Imam Ahmad bin Hanbal, iaitu di Iraq, Baghdad.
Dia sampai ke situ, waktu itu Al-Imam Ahmad bin Hanbal diuji. Ada satu peristiwa yang berlaku dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal dihalang daripada menyampaikan ilmu. Dilarang daripada mengajar orang lain ilmu. Disuruh duduk di rumah, tak boleh ajar orang lain. Maka Baqi bin Makhlad ini sampai dan dia tanya, mana Imam Ahmad bin Hanbal, kenapa dia tak ada, kenapa tak buat kelas dan sebagainya. Maka orang kata dia dah dihalang daripada menyampaikan ilmu. Baqi bin Makhlad ini dia tak terus balik, tidak, dia duduk dan dia pergi sendiri ke rumah Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ketuk pintu dan dia cerita kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal, saya datang dari jauh, saya nak belajar ilmu dan sebagainya. Bagaimana? Maka Imam Ahmad bin Hanbal kata, okey, kita buat satu cara, satu skill agar tentera, askar sultan tak dapat tahu yang kamu datang nak belajar. Aku dihalang daripada mengajar, aku tak boleh mengajar. Tapi kita buat cara supaya mereka tak tahu. Apa cara itu? Al-Imam Ahmad bin Hanbal kata kepada Baqi bin Makhlad, setiap hari kamu datang dalam keadaan kamu pakai baju pengemis dan kamu datang kepada aku jadi orang pengemis. Kamu nak makan, ada minuman, kamu masuk rumah, kita buat kelas. Maka Baqi bin Makhlad pun balik. Kemudian setiap hari dia datang dalam keadaan pakai baju pengemis, pakaian yang tidak cantik dan sebagainya, datang jumpa dengan Al-Imam Ahmad bin Hanbal seolah-olah dia nak minta makanan dan sebagainya. Masuk ke rumah, dibaca dengan Al-Imam Ahmad bin Hanbal satu hadis, dua hadis, balik setiap hari begitu. Kemudian lepas itu dibalik ke kampungnya. Terus dia menjadi seorang ulama yang besar dan dia mengarang sebuah kitab yang terkenal. فكانوا أصحاب همة وحرص على التحصيل. هذا الإمام البخاري. الإمام البخاري شرق وغرب وسافر إلى أماكن كثيرة. سافر إلى الشام، إلى العراق، إلى الحجاز ليتحصل على العلم. وكان الإمام البخاري لربما يستيقظ في الليلة الواحدة 17 مرة ولا ينام إلا قليل، ولكن قد يستيقظ لأنه يتذكر فائدة، لأنه يعيش مع العلم حتى في نومه ويسجل. لكن صار الإمام البخاري بعد ذلك. Seperti mana kita kenal Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari bukan dia jadi seorang alim sebab dia tak belajar betul-betul, tak. Dia menjadi seorang alim yang terkenal sampai sekarang kerana kesungguhan dia dalam mempelajari ilmu. Dia pergi ke barat, dia pergi ke timur untuk meminta dan mempelajari ilmu agama. Bahkan diceritakan waktu zaman Al-Imam Al-Bukhari, waktu dia tidur, dia akan sedar dalam satu malam itu lebih daripada 17 kali. Dia tidur sekejap, terkejut. Kenapa dia terkejut? Sebab ada hantu? Tak. Sebab dia teringat, oh ada satu faedah. Dia terus bangun, dia tulis faedah. Lepas tu tidur balik. Lepas tu terkejut, sedar, dia tulis faedah. Lebih daripada 17 kali. Sebab apa? Sebab hidup dia, bangun dia, tidur dia, hidup dengan ilmu. Itulah kesungguhan yang kita dituntut seperti mana kesungguhan Al-Imam Al-Bukhari. ويقال أن سبب وفاة الإمام مسلم ابن الحجاج صاحب الصحيح هو انشغاله بالبحث عن مسألة. فسئل عن حديث فقال لي السائل سأراجع المسألة أو سأراجع الحديث. فأخذ يتصفح في الكتب وكان قد أهدي له زير من التمر، زير مملوء بالتمر. فسيدنا الإمام مسلم مع شغفه في البحث وحرصه على أن يظفر بالحديث كان يأكل، فلم ينتبه كم أكل حتى أثر ذلك على بطنه وكانت سبب وفاته. Naam, Al-Imam Muslim ahli hadis diceritakan bahawa asbab kematiannya, satu hari ada orang datang tanya kepada tentang satu masalah. Lepas tu Al-Imam Muslim kembali nak mencari jawapan masalah itu dalam hadis. Dan Al-Imam Muslim dihadiahkan satu bakul, satu guni penuh dengan kurma.
Al-Imam Muslim dia mencari hadis itu. Dalam masa yang sama dia mencari hadis itu, dia makan daripada kurma itu. Makan. Bila makan, dia makan banyak makan kurma itu, memberi kesan di badan dia, menyebabkan dia mati. وكان كثير من العلماء حريص على الوقت، يعني يطلب العلم بهمة ويحرص على اغتنام الوقت ولا يصرف إلا في العلم، حتى وصل بهم الحد أنهم يسفون الطعام سفا، يعني لا يأكلون الطعام هكذا يصرفون نصف ساعة أو ساعة مثل ما نفعل، لا، ولا يحرصون على الطعام الجيد. يأتون إلى الطعام الخبز مثلا يدقوه حتى يصيروا دقيقا، فإذا شعروا بجوع أخذوا قليل من هذا وماء خلاص يواصلون طلب العلم، مثل الإمام ابن عقيل الحنبلي، الإمام الخليل الفراهيدي وغيرهما. Bahkan kalau kita lihat kesungguhan para ulama dalam menjaga waktu mereka, tak nak habiskan waktu mereka dengan benda-benda yang sia-sia. Bahkan waktu makan mereka, sebahagian ulama seperti Al-Imam Aqil Al-Hanbali dan sebagainya, waktu dia nak makan, dia akan sentuh roti itu, dia akan hancurkan roti itu sampai jadi tepung ataupun sampai jadi bubur. Lepas tu waktu nak makan tu, dia makan terus minum air, tak perlu kunyah, sebab kunyah akan mengambil masa. Sedangkan dia nak belajar, dia nak mengajar contohnya, maka dia akan terus masuk, terus minum air, terus belajar dan mengajar. وكان الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر وأخوه الحبيب طاهر بن حسين بن طاهر كانوا قد اتفقوا إذا دخل أحدهم إلى الخلاء الآخر يقرأ عليه خارج الخلاء حتى لا يضيع وقت الخلاء. كان وقتهم كله مشغول بالعلم، بقي وقت الخلاء خلاص اتفقا، خلاص سأذهب إلى الخلاء أنت تقرأ علي، وإذا ذهبت أنا أقرأ عليك، وهكذا. Kita lihat kesungguhan mereka dalam menjaga waktu. Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir dan adiknya Al-Imam Husain bin Tahir bin Husain, dalam menjaga waktu mereka bersepakat, apabila kamu ni masuk tandas, saya baca di luar tandas, dan apabila kamu masuk pula, saya baca di luar. Mereka tak nak habiskan waktu, mereka menjaga waktu, semua waktu mereka dalam mempelajari ilmu agama sampai waktu tandas, masuk tandas, tak nak sia-siakan waktu tu. Maka okey, kamu masuk tandas, saya baca, kamu dengar. Lepas tu saya masuk pula, kamu keluar, kamu baca, saya dengar di dalam tandas. الشيخ ابن حبان ابن المحدث ابن حبان كان يقول لقد كنت أقرأ على أبي في كل وقت وهو يأكل وهو يشرب وهو يمشي، لكن صار بعد ذلك الشيخ Imam Ibn Hibban dia kata, aku baca ilmu dan mempelajari ilmu daripada ayah aku pada setiap keadaan ayah aku. Waktu ayah aku tengah makan, tengah duduk, tengah berjalan, aku baca ilmu kepadanya dan belajar daripadanya. Sebab tu selepas itu dia menjadi ulama besar, nama dia Ibn Hibban. فكان عندهم حرص على طلب العلم، ومن يريد الاستزادة في أخبار العلماء يقرأ كتاب قيمة الزمن للعلماء وصفحات من صبر العلماء على طلب العلم وجلده، كلا الكتابين للشيخ عبد الفتاح أبو غدة. Maka mereka mempunyai kesungguhan dalam menjaga waktu mereka mempelajari ilmu ini, dan barang siapa nak baca tentang cerita-cerita para ulama dalam menjaga waktu mereka, baca kitab Qimatuz Zaman 'inda al-ulama dan juga kitab Safahat min Sabri al-Ulama. Safahat min Sabri al-Ulama. Dua kitab ini dikarang oleh Syekh Abdul Fattah Abu Quddah. Syekh Abdul Fattah Abu Quddah. Jadi kalau kita nak baca tentang cerita-cerita para ulama dalam menjaga waktu mereka, kepentingan waktu-waktu itu, baca dua kitab ini. ختاما الكلام كثير لكن سأختم لكم بثلاث قواعد مهمة دائما أوصي بها أي طالب علم يريد أن يصير من العلماء. Jadi kalau kita nak berbahas terlalu panjang perbahasan tentang kemuliaan ilmu, tetapi pada pengakhiran ini saya kata saya akan beritahu 3 kaedah dalam mempelajari ilmu agama, yang mana Syekh sentiasa wasiatkan
tiga kaedah kepada semua orang yang nak belajar ilmu agama ini, hendaklah dia menjaga tiga kaedah ini. إذا أردت أن تصير من العلماء بعد الإخلاص لله والصدق والهمة وإلى آخره من هذه الأوصاف، عليك بالقاعدة الأولى التي هي التحضير للدرس قبل الدرس، وهي قبل الدرس. Jadi kalau seseorang itu dan kita nak jadi seorang ulama yang mempunyai ilmu itu, selepas kita ikhlaskan niat kerana Allah Subhanahu wa taala, selepas kita ada kesungguhan, ada niat nak belajar ilmu agama, hendaklah kita menjaga tiga kaedah ini. Kaedah yang pertama iaitu tahzir. Apa maksud tahzir? Iaitu mutalaah. Kita baca kelas belajaran yang kita nak baca hari ini. Kita baca sebelum kita menghadap guru dan kita baca di hadapan guru. Sebelum kita nak baca di hadapan guru, kita baca sendiri dahulu. فمهم أن اقرأ لا أقل من 3 مرات. Baca pelajaran yang kita nak baca di hadapan guru nanti, baca sekurang-kurangnya kita baca 3 kali. وحاول أن تفهم. لماذا؟ لأنك إن قرأت الدرس قبل الدرس ثم جاء المعلم يلقي عليك الدرس، يكون بين ما رسخ في ذهنك وبين ما يقرره المدرس علاقة، فيكون دور المدرس تثبيت وتأسيس لما لا تفهم، ليس تأسيس لكل شيء. Jadi dan kita cuba memahami. Sebelum kita nak baca di hadapan guru, kita baca dahulu. Lepas tu kita cuba memahami apa yang telah disebutkan di dalam kitab. Kenapa? Bila mana kita baca di hadapan guru nanti, bila mana guru sampaikan balik maklumat itu, kita dah baca tadi dan guru sampaikan lagi, maka akan ada kaitan dan hubungan apa yang disampaikan oleh guru sekarang dengan apa yang kita baca tadi. Jadi kerja guru sekarang dia nak menetapkan maklumat dan pengetahuan yang tadi. Tapi kalau kita tak baca langsung, bila mana guru masuk mengajar kepada kita dan kita tak baca langsung, kita akan jadi first time kita dengar. Sekarang baru kita dengar. يقال أن الإمام أبا إسحاق الشيرازي صاحب كتاب المهذب واللمع الفقيه الأصولي الإمام العظيم كان يقرأ الدرس قبل الدرس 25 مرة يرحمك الله، لكن صار بعد ذلك إمام كبير. Imam Abu Ishaq, imam terkenal dalam berbagai ilmu. Bagaimana dia menjadi sampai ke tahap itu, dikatakan sebelum dia masuk berjumpa dengan guru baca satu bab itu, dia akan baca sebanyak 25 kali. Baru dia masuk di hadapan guru dia baca pelajaran itu. القاعدة الثانية وقت الدرس احرص أن تفهم كل شيء. افتح عينك، افتح أذنك، ركز، انسى كل شيء، انسى كل شيء وحاول أن تفهم كل شيء. Kaedah yang kedua iaitu waktu kelas, kita fokus, perhatikan semua apa yang disampaikan oleh guru dan cuba kita memahami semuanya. Buka telinga kita, buka mata kita, buka otak fikiran kita, gerakkan fikiran kita, cuba memahami semua apa yang diajarkan di dalam kelas itu. إذا فهمت الحمد لله، إذا لم تفهم سل المدرس بأدب، عفوا يا أستاذ. إذا كان مناسب وقت الدرس الحمد لله، إذا ليس مناسب بعد الدرس عفوا يا أستاذ ما معنى هذا، والمدرس سوف يعطيك. Dan kalau kita dah faham apa yang di dalam kelas tadi, maka alhamdulillah. Tapi kalau kita tak faham, ada benda yang kita kurang faham ataupun tak faham, terus meminta jawapan daripada guru, bertanya kepada guru dengan adab. Sama ada di dalam kelas kalau sesuai, ataupun selepas kelas, selepas habis kelas, guru saya tak faham masalah ini, apa maksud dia? InsyaAllah jawapan akan diberikan oleh guru. يقال أن الإمام البويطي تلميذ الإمام الشافعي كان بطيء بالفهم، وكان الشافعي يكرر له المسألة 3 مرات في الدرس. إذا لم يفهم بعد الدرس لربما كرر عليها المسألة 25 مرة حتى يفهم، لكن صار خليفة الشافعي بعد ذلك. Al-Imam Al-Buwaiti, anak murid kepada Al-Imam Syafi'i, dia agak lembab dalam memahami masalah itu. Al-Imam Syafi'i akan menerangkan
kepadanya masalah itu dalam kelas sebanyak 3 kali, dia sahaja akan ulang balik sampai dia faham. Dan kadang-kadang 3 kali pun dia tak faham. Lepas habis kelas, Imam Syafi'i akan fahamkan dia lagi. Dia akan ulang lebih daripada 25 kali. Tetapi selepas itu, siapa Al-Imam Al-Buwaiti? Dia menjadi pengganti Al-Imam Al-Syafi'i. لا تستحي Jangan malu. لا تستحي لا ينال العلم متكبر أو مستحي. Tidak akan mendapat ilmu itu seorang yang ada sifat sombong ataupun orang yang malu nak bertanya. أنت ما تركت أهلك، تركت أباك، تركت أمك، تركت إخوانك، تركت بلدك وجئت إلى هنا حتى لا تفهم شيء. أنت جئت لتفهم، جئت لتستفيد. Kita semua datang ke sini, kita tinggalkan ibu kita, ayah kita, rumah kita, adik-beradik kita. Bukan kita datang sini untuk kita tak faham apa yang disampaikan oleh guru. Tidak. Kita datang sini untuk difahamkan, untuk memahami ilmu yang disampaikan oleh guru. القاعدة الثالثة والأخيرة المراجعة لكل درس. كل درس بدرسه راجع ولا أقل من 3 مرات. Kaedah yang ketiga iaitu murajaah, ulang balik. Ulang kaji. Apa yang kita baca hari ini kita baca balik, murajaah balik sekurang-kurangnya 3 kali. إذن هذه القواعد الثلاث: قبل الدرس تحضير، وقت الدرس تركيز، بعد الدرس مراجعة. من عمل بها إن شاء الله سيكون من العلماء المحققين. Jadi 3 kaedah ini iaitu sebelum kelas tahzir, baca dahulu, waktu kelas fokus, selepas kelas murajaah, ulang balik apa yang dibacakan oleh guru tadi. Insya-Allah orang yang menjaga 3 kaedah ini dia akan menjadi seorang ulama. طيب نسأل الله تعالى التوفيق والسداد والرشاد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من كمل العلماء العاملين، من كمل الأولياء الصالحين، من كمل العلماء أهل علم وعين وحق اليقين، من كمل علماء الشريعة والطريقة والحقيقة في لطف وعافية وثبات وتمكين وأدب مكين في كل لحظة، في كل نفس، في كل حين. بسر أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شكرا جزيلا وفيرا لكم على ما قدمتم من الحكمة بالغة والعطايا شامخة والعلوم النافعة. وفي الحقيقة نحن مقصرون في تقديم شكرنا لكم سيدنا، وما استطعنا أن نشكركم إلا أن نقول جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم وصفيحتكم، ويرزقنا جميعا التوفيق للعمل وتأديته حتى نكون ممن يحب الله ويرضاه. آمين آمين يا رب العالمين. وإلى هذا نقرأ دعاء ختام المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selepas